Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ahmad Kari bin Ahmad Domir dan pembantu Encik. Saya adalah wakil daripada kumpulan 15. Nama saya Chi Chen Ken. Hari ini saya ingin membentangkan kerja khusus kumpulan kami. Mari kita mulakan. Kumpulan 15 terdiri daripada 4 orang, iaitu saya Chi Chen Ken sebagai wakil, Muhammad Hafiz bin Sain, Lee Xuan Hui dan Muhammad Afif bin Mofamil. Kami telah memilih syarikat Gardenia Bakery Sdn Bhd sebagai syarikat yang dikaji dalam kerja khusus kami. Slide pertama adalah latar belakang syarikat. Syarikat Gardenia merupakan sebuah syarikat subsidiari daripada Syarikat Kumpulan Makanan FAQ Ltd. Syarikat kumpulan makanan ini mempunyai kilang-kilang roti di serata Malaysia, Singapura dan Filipina. Kilang roti pertama ditubuh di Malaysia pada tahun 1986. Selepas 4 tahun, syarikat Gardenia telah berjaya menerajui pasaran roti di Malaysia. Dalam masa yang pendek ini, syarikat Gardenia telah menjadi peneraju dalam pasaran roti dengan kadar 99% brand recall dan 80% top of the my recall. Slide seterusnya adalah struktur organisasi. Syarikat Gardenia telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa halal khas bagi meneliti aspek peraturan halal dan memastikan semua keperluan dipatuhi. Selain itu, untuk melindungi status halal, syarikat Gardenia telah melantik penasihat syariah bebas. Terdapat seorang pengerusi dalam jawatan kuasa ini dan terdapat satu ketua dan 2 orang ahli di bawahnya. Visi syarikat Gardenia ialah menjadi syarikat utama dalam industri bakery dan industri makanan dan minuman yang dikenali dan dicontohi bagi produk yang berkualiti terbaik yang menggembirakan pengguna. Bagi misi pula ialah berkhidmat kepada pengguna dengan pelbagai kualiti terbaik produk makanan dan minuman yang lazat dengan kemudahan pembuatan bertaraf dunia dan rangkaian pengedaran di seluruh negara yang cekap. Dengan itu memberi pulangan yang sewajarnya ke atas pelaporan pemegang saham. Produk yang ditawarkan oleh syarikat Gardenia ialah roti. Syarikat Gardenia telah menghasilkan pelbagai jenis roti dengan jenama yang berbeza. Contohnya Delicia, Quick Bite, Twinkers, Free Bum. Selain itu, syarikat Gardenia juga menawarkan beberapa perkhidmatan sokongan. Contohnya, kemudahan membuat aduan kepada syarikat atas ketidakpuasan produk. Contoh kedua ialah perkhidmatan mengganti produk yang tidak memuaskan. Seterusnya adalah fungsi pengurusan yang pertama, iaitu perancangan. Syarikat Gardenia menggunakan strategi korporat dalam mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Strategi korporat yang digunakan ialah strategi pembangunan produk, iaitu memperkenalkan produk baharu kepada pasaran sedia ada. Contohnya, syarikat Gardenia memperkenalkan jenama baharu untuk produknya seperti Quick Bite, Delicia, Twinkers, dan dalam setiap jenama roti mempunyai cita rasa yang berbeza supaya pilihan pengguna dapat dimaksimalkan. Harga produk yang diletakkan adalah kompetitif berbanding dengan pesaing. Pengedaran produk adalah secara meluas dengan menempatkan produk di semua kedai. Contohnya, syarikat Gardenia mengedarkan produknya kepada hypermarket seperti Tesco, Mydin, Aeon dan kedai runcit yang kecil. Promosi produk yang dijalankan adalah secara agresif dengan menggunakan kaedah periklanan, publicity dan perhubungan awam. Syarikat Gardenia juga mengaplikasikan analisis SWOT bagi menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman syarikat dalam membentukkan perancangan strategik. Antara kekuatan ialah menghasil roti yang halal. Syarikat Gardenia telah menubuh satu halal komiti untuk memastikan semua produk roti yang dihasilkan memenuhi peraturan halal yang ditetapkan. Kekuatan kedua ialah penggunaan teknologi yang canggih. Syarikat Gardenia menggunakan mesin yang canggih dalam proses penghasilan produk dan ini dapat meningkatkan kecekapan penghasilan
serta mengurangkan kos penghasilan. Kelemahan syarikat Gardenia adalah kos pembaikan yang tinggi. Hal ini kerana syarikat Gardenia menggunakan mesin yang canggih dalam menghasilkan produknya. Jadi, mesin yang mengalami masalah memerlukan kos yang tinggi untuk dibaiki. Antara peluangnya ialah mempunyai permintaan yang tinggi. Hal ini kerana syarikat Gardenia telah memperkenalkan produk baharu bagi membangunkan pasaran baru. Kemunculan teknologi yang canggih juga adalah peluang bagi syarikat Gardenia kerana syarikat dapat memasarkan produknya dengan lebih meluas dan penggunaan pemasaran digital dapat mengurangkan kos pemasaran syarikat berbanding dengan pemasaran tradisi. Antara ancaman ialah pesaing pengeluar roti yang lain seperti Massimo dan Mighty White. Syarikat pesaing mengeluarkan produk yang hampir sama dengan produk syarikat Gardenia dan ini telah mempengaruhi share pasaran syarikat akibat pengurangan permintaan pengguna. Kedua adalah keadaan ekonomi yang tidak baik. Akibat daripada ekonomi yang tidak baik, kebanyakan hypermarket dan kedai runcit telah mengurangkan permintaan produk daripada syarikat Gardenia dan jualan produk syarikat Gardenia menurun. Seterusnya, fungsi pengurusan kedua iaitu pengorganisasian. Penjabatanan organisasi yang digunakan oleh syarikat Gardenia ialah penjabatanan organisasi mengikut fungsi, iaitu pengelompokan aktiviti dan tugas mengikut asas perniagaan seperti pemasaran, pengeluaran, sumber manusia dan kewangan. Contohnya, syarikat Gardenia membahagikan jabatan-jabatan supaya tugas dan aktiviti dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Orang yang dipertanggungjawab adalah orang yang mahir dalam bidang pengkhususan masing-masing. Syarikat Gardenia juga memberikan bonus dan anugerah kepada pekerja bagi memaksimalkan kepuasan mereka. Untuk memastikan pekerja sentiasa mahir dalam bidang masing-masing, syarikat Gardenia juga menawarkan program latihan kepada mereka. Contohnya, syarikat menghantar pekerjanya ke luar negara untuk latihan di American Institute of Banking dan lain-lain profesional di seluruh dunia. Selain itu, syarikat juga menghantar pekerjanya untuk menghadiri pameran perdagangan bagi memastikan perniagaan seiring dengan trend global. Bagi aspek kepimpinan pula, syarikat Gardenia menggunakan pendekatan teori perlakuan kepimpinan. Tingkah laku pengeluaran yang dilancar adalah tingkah laku pemimpin yang memberi tumpuan terutamanya pada bagaimana subordinat melaksanakan tugas mereka. Contohnya, pengurus Gardenia menetapkan piawaian kerja untuk pekerja, tugas yang dianjurkan ke putera terakhir dan menyelia kerja pekerja dengan teliti. Selain itu, syarikat Gardenia juga mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. Gaya ini lebih bersifat bertimbang rasa dan mendengar pandangan pekerja sebelum membuat keputusan. Hal ini kerana pemimpin Gardenia lebih mengutamakan hubungan antara majikan dengan pekerja dalam mencapai matlamat organisasi. Dua kuasa digunakan dalam kepimpinan ialah kuasa pakar dan kuasa ganjaran. Kuasa pakar diperoleh oleh pakar roti yang terlibat dalam proses penghasilan roti kerana mereka mempunyai kemahiran dalam bidang pengkhususan ini. Manakala kuasa ganjaran digunakan oleh pengurus untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Fungsi pengurusan terakhir adalah pengawalan. Pengawalan mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan pertama ialah mengukur prestasi pengurus dan pekerja dalam syarikat Gardenia. Kedua ialah menjamin kualiti produk dengan cara memeriksa dan meningkatkan mutu roti. Ketiga ialah mengenal pasti peluang dan ancaman yang terdapat di sekitar perniagaan seperti persaingan, perubahan teknologi dan sebagainya. Keempat ialah membuat persediaan bagi menghadapi ancaman. Syarikat Gardenia juga melakukan proses kabaran yang mengandungi 4 langkah. Langkah pertama, pengurus Gardenia membentuk objektif dan piawaian yang ingin dicapaikan. Contohnya, menetap piawaian untuk menghasilkan 1,500 paket roti pada bulan Oktober. Langkah kedua, pengurus mengukur pencapaian sebenar. Contohnya, prestasi sebenar yang dicapaikan adalah menghasilkan 1,000 paket roti pada bulan Oktober. Langkah ketiga ialah pengurus membanding pencapaian dengan piawaian.
Contohnya, membanding pencapaian 1000 paket roti dengan piawaian paket roti. Langkah terakhir, pengurus melakukan langkah pembetulan. Contohnya, pengurus mendapati bahawa pencapaian sebenar kurang daripada piawaian akibat kekurangan tenaga kerja. Maka, pengurus menambahkan 5 orang pekerja dalam penghasilan roti supaya pencapaian sebenar sentiasa sama atau lebih daripada piawaian yang ditetapkan. Ini sahaja bagi pembentangan kumpulan 15. Sekian, terima kasih.